Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan pengerusi acara, bahagia Tuan pengerusi surau Al-Amin. Begitu juga kepada Tuan Imam barisan Jawatankuasa surau Al-Amin pada Mahkota Banting, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kan, hujan pula sejuk dalam malam ni kan? Jadi dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam topik memupuk keluarga bahagia di era pandemik. Sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya memupuk keluarga bahagia ni tak kira masa kan? Daripada dulu tak ada siapa yang kahwin tu fikir nak bercerai, tak ada. Tak ada siapa yang berkahwin fikir nak bergaduh-gaduh, tak. Kalau boleh memang nak tenang, nak bahagia, tapi itu tak akan berlaku. Keluarga kalau kata tak ada masalah tu tak akan berlaku. Orang gila tu mungkin tak ada masalah tapi dia buat masalah ke orang, gitu. Jadi mesti akan ada masalah. Mesti akan ada masalah, mesti ada pertikaian, mesti ada, cuma tinggal lagi bagaimanakah Islam mengajar kita menghadapi masalah tu. Tu dia. Dan kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 dah diberitahu dah, di antara tanda-tanda kekuasaan kami maka dijadikan untuk kamu tu isteri-isteri itu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, sakinah, dan padanya wujudkan perasaan kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Dan sungguhnya tanda-tanda itu jelas pada orang yang berfikir, pada orang yang berfikir. Jadi kalau kita tengok datangnya COVID-19 pada tahun lepas kan, diam tak diam hampir dah 2 tahun kan kita hidup dengan COVID, yang mana tak ada siapa menyangka, tak ada siapa menduga. Dalam pada COVID tu bertukar kapet baru surau ni. Ya tak? Baru ni rasa kan? Masa PKP tu bertukar. Sebelum perempuan waktu PKP. Oh, okey. Jadi makna kata adalah hikmah dia kan. Makna kata dalam tempoh tu, masa tu barulah orang tahu nikmat yang dapat pergi surau. Dalam datangnya COVID tu barulah kita tahu betapa pentingnya setiap individu tu. Maknanya kalau boleh kita tak nak seorang pun yang kena COVID-19 ni, takut. Tetapi orang Malaysia ni perangai dia bagi betis, dia nak satu badan, bukan nak paha lagi dah. Dia tak boleh senang sikit ni dia mula lupa, mesti dia akan lupa. Termasuklah orang Islam di Malaysia ni kan. Dulu bila time macam-macam pertikaian, tapi bila dah bagi kemudahan dia, apa yang berlaku? Dia senang sikit dia lupa diri. Lepas tu sampailah kita tengok pada ketika itu setiap individu penting, mustahak, tak kira siapa. Tuhan tunjuk dekat kita apa juga kedudukan kita tak penting masa tu. Masa tu yang penting kesihatan, yang penting keselamatan diri dan keluarga. Pergi pasar raya, Datuk dan Tan Sri, tak kira lah, beratur lah kau. Tak kira lah kau siapa. Samsul Debat beratur, tak kira siapa kan, dekat pasar raya. Kita pun beratur lah. Kita marah orang potong queue, beratur. Kita pun ikut peraturan. Masuk dalam pasar raya, barang dah habis kan, ujian. Masa tu kita tengok perangai masing-masing. Beli barang macam dia seorang yang nak hidup, orang lain mampu letak.
Kan? Sedangkan kita kena faham bekalan makanan tu orang lain pun nak, memadailah untuk keperluan keluarga kita. Macam itulah. Masa tu kekayaan duit tak ada nilai. Ada duit banyak, kereta besar, rumah besar, tetap duduk dalam rumah, tak keluar. Kereta besar tak boleh keluar. Waktu kena Covid mula-mula tu, hari ni apa masa diisytiharkan PKP 1 tu, masa PKP tu, esok tu saya kena pergi ke Puchong. Ada penggambaran macam mana nak guna hand sanitizer, macam mana cara nak bersin, macam mana saya dengan Ustaz Amin Idris pergi ke Puchong. Masa itulah saya tengok highway pertama kalinya, highway Lebuh Raya Utara Selatan. Pertama kali tengok tak ada kereta. Apa pasal? Apa sudah jadi? Baru tahu keadaannya. Nampak daun-daun kering. Lepas tu nampak golap. Sebab sonjo. Bukan sebab apa. Kau mana tengok cerita hantu terperanjat kan. Nampak golap. Masa tu hati saya cakap apa? Copeklah nak balik rumah tu. Tak senang nanti duduk kat luar rumah. Sampai dekat Puchong tu, dah habis part saya, Ustaz Amin tak sampai lagi. Saya sampai dulu, dia shoot saya dulu. Saya nak balik cepat dia tu. Habis shoot saya punya, nanti dia akan campurkan. Pandai-pandai lah dia buat, pakai green screen tu. Dah habis selesai, saya pun balik. Sampai rumah rasa lega. Macam tu lah keadaan masa tu. Dan Roblox merata-rata, Roblox semua kan. Masa tu baru tahu. Tak ada siapa sangka keadaan tu akan berlaku. Pada ketika itu kesihatan sangat penting. Masa itulah Tuhan uji pada orang yang berniaga, yang akan main handa tu, ramai orang dulu monong. Syarikat travel agency berapa ramai yang gulung tikar, tutup. Terpaksa refund balik duit orang berjuta. Keluar iklan, ada yang dah bayar apa? Bayar tiket flight, dah bayar hotel dekat Mekah Madinah setahun dah bayar tu. Monong. Tak ada siapa jangka tu. Jadi ujian-ujian Tuhan bagi ni, Tuhan bagi. Sebab nak suruh apa? Allah tak bagi satu benda tu sia-sia. Buka surah Ali Imran kan. 191 sampai 192. Cuba tengok. Allah Taala beritahu. Allah tak bagi satu benda tu sia-sia. Semua ada sebab. Terlampau banyak kerosakan yang manusia buat atas dunia ni. Tapi kita tak adalah nak fokus ke situ, tapi nak fokus jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita. Dalam memupuk keluarga bahagia, sebenarnya terlalu banyak hikmah untuk keluarga. Kan? Itu sebab tadi ketenangan. Kita hanya rasa tenang kat dalam rumah. Masa tu. Tetapi ada orang cakap, tapi kalau tak ada duit tak tenang dah. Betul juga. Maka adalah pemerintah usahakan sesuatu moratorium. Moratorium untuk tangguh bayar, apa yang boleh tangguhkan. Masa tu ada yang tak ada apa mana pun tak ada, moratorium pun tak ada, apa pun tak ada, kerja pun tak ada, makan pun tak ada. Ada yang rumah besar, kereta sampai 8 biji kat rumah, tapi dia tanya, tak ada kebantuan untuk kami. Dia tak ada makan sebab orang gaji tak boleh datang. Orang gaji berulang datang rumah dia tak boleh datang. Makanan pun tak ada, nak masak tak reti. Suami terkandas di luar negara, tak boleh balik. Telefon tak dapat. Suami pun terputus hubungan, tak tahu hidup mati pun tak tahu. Benda ni berlaku. Ada sahabat-sahabat yang dalam bidang seni, dia dah biasa buat persembahan, ada function-function ke apa ke. Satu job tu 8 ke 10 ribu. Petang kan 5 ribu, malam kan lagi 10 ribu. Satu hari 20 ke 30 ribu. Satu hari. Dan dia dah baca bulan depan, dia ada lagi 100 ribu lagi. Dia akan dapat beratus-ratus ribu dia akan dapat. Tiba-tiba batal serentak semua program. Dia tanya, tak ada kebantuan untuk kami. Orang marah. Orang marah dia sebab apa? Dulu kau gambar tengok dalam Facebook bercuti menyangkut luar negara, tak mainlah banting. Kan? Cuti luar negara. Ha. Apa bondo banting dia macam itulah kan. Ha. Sebab itulah Tuhan tunjuk kat kita, jangan berlagak hidup kita ni.
3 perkara dalam keluarga kita kena pupuk jaga. Cuba tengok apa yang berlaku pada bulan Ramadan. Tak lama lepas PKP Ramadan kan. Alhamdulillah, buat pertama kalinya kebanyakan keluarga dapat mencapai 100% tarawih tanpa gagal. Tarawih berjemaah keluarga. Mak telefon, bang, abang lambat lagi ke? Anak dah ambil wuduk ni. Kalau tak, anak semain dulu. Nanti dulu, tunggu abang sampai. Bukan main, tunggu imam satu sampai. Masa tu abah datang. Kita punya jaga sembahyang jemaah. Ruang tamu langsung jadi tompek sembahyang utama. Sejuk rumah tu. Perasan ke tak? Sejuk. Pagi-pagi subuh, elok lepas sahur, tarawih jemaah. Allah seronok kan? Masa tu barulah ayah yang perasan. Yang banyak lagi surah dalam Quran tu selain daripada inna a'tayna dengan qul wallah. Kau tidak daripada mula kahwin sampai ke sudah, itulah surah tak ada surah lain. Anak yang bawa balik daripada mahat tahfiz tu, dia tolak jadi imam, lagi pandai lah baca berabah. Baru dia tahu. Menitis air mata. Bertadarus sesama ahli keluarga, menangis dia. Baiklah. Malam raya berapa ramai ketua keluarga tak dapat tidur malam. Sedih, menangis menghayati teks khutbah nak dibacakan esok pagi tu. Berapa kali dia rehearsal wahal baca depan anak dengan bini dia, tapi rehearsal takut. Masa itulah baru ayah tu tahu perasaan kocik hati imam. Bila ayah baca khutbah anak tidur. Selama ni kau tidur tapi imam baca khutbah kau tak rasa apa kan? Baru kau tahu. Itu dia keadaan dia. Berapa ramai orang tampah baju sepapan. Bulan 1 dia dah tampah baju. So, ni orang nampak ni. Nanti kita pakai baju ni sama bang. Ni raya pertama, dia raya kedua. Langsung PKP. Masa bila pakai? Lepas tu bila raya baru ni, dah tak boleh pakai. Dah terlebih saiz pula. Tu keadaan dia. Jadi apa-apa pun dalam keluarga kita ni, kan, asas keluarga bahagia ni, pembentukan keluarga mestilah berlandaskan kasih sayang. Masa itulah kita nak pupuk kasih sayang. Samsul Debat pun sibuk kesana kemari kan, tempoh tu dapat duduk rumah nonggok. Lagi tahu ceramah rupa yang online tak habis-habis. Pagi lepas subuh ceramah, kuliah subuh ceramah, kuliah duha ceramah, tengah hari ceramah, pasang sendiri. Tu yang sekali itu ceramah motivasi untuk Kementerian Pendidikan Putrajaya tu, saya tokan tu, saya lari, saya pun start ceramah. 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu. Tu cabaran tu. Yang geng-geng kat Putrajaya, apa salah tak start lagi ni? Tu cabaran. Petang tu tak ada program, langsung ulang balik semua ceramah yang pagi tadi. Masa tu dah macam pengumuman nak puasa. Pengumuman nak puasa, Assalamualaikum. Ponik dah nak ulang balik yang pagi tadi. Tu dia. Ya. Tak, itu kita ada masa bersama dengan keluarga kita. Tetapi tak kurang juga masalah punca dia. Berlakunya masalah keluarga, antaranya dia cakap masalah duit. Tak, dia bukan masalah duit, masalah iman. Masalah hati. Apa? Mak ayah kita dulu tak susah ke? Tanya orang-orang lama yang gadusnya, tanya. Dulu tak susah ke hidup? Susah hidup. Duduk banting ni apa pun tak ada dulu. Saya tahulah hatuk saudara saya duduk kat dengkel tu, saya tahulah macam mana rumah ada dulu. Kan? Anak-anak dah besar sikit ni sekarang ni, pembangunan banyak, okeylah. Kan? Jalan yang kecil tu nak lalu, mana boleh jalan tu? Pilih lubang, mana ada elak lubang, pilih lubang dulu. Kan? Cerita dulu. Orang dulu lagi susah. Tapi ikhtiar orang dulu macam mana? Ada rezeki dia, insya-Allah. Nak pula kat banting ni ramai Jawa kan? Kau tak ngaku dah. Jerman dah. Ya. Bila kenuri kenara macam mana? Semangat dia macam mana? Kan? Kemah pun pakai buluh dulu.
Mana ada bayar dekat catering, pasang kemah siap-siap bersih tu. Mana ada dulu? Tak ada. Kan? Orang semua sedekah, budaya sedekah macam mana? Mana ada jiran mati tak makan macam sekarang? Sampai naik bendera putih. Tu sebab saya kata, kalau nak naik bendera putih ni, kenapa sampai jadi macam tu? Tak sepatutnya jadi macam tu, saya kata. Ada orang marah saya bila saya cakap macam tu. Dalam keluarga, kalau kita ambil berat dengan jiran kita, sebab itu juga adalah tanda keimanan. Kan kita cerita iman. Nabi kata dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Siapa? Sahabat tanya. Siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Itulah orang tak beriman. Makna dia tak boleh baik dengan jirannya. Nak ukur iman kita dengan jiran okey tak okey? Itu ya. Kalau orang menyampahkan kita, tak beriman. Kayu ukur dia bukan kita syok sendiri, jiran kita. Interview jiran dia. Makna kata, kalau dulu-dulu tu bila ambil berat dengan jiran sebelah-sebelah, paling tidak sebelah-sebelah tak ada masalah. Kau sakit, kau copek-copek beritahu untuk ketua. Tu sebab dia kata, habis takkan nak biar aja orang susah? Tak susah dah. Sebab pengurusi persatuan penduduk, ketua kampung, kena tahu. Tanya pengurusi persatuan penduduk, siapa ni yang boleh kita bantu ni? Tok, dalam kampung ni ada 18 ibu tunggal, 25 orang anak yatim, dan ada 6 isi rumah yang ada masalah hilang pekerjaan. Okey. Ada maklumat? Itu cerita dia. Jadi tak timbullah isu bendera putih. Sebelum naik bendera orang dah pergi tolong. Macam tu cerita dia. Sebab saya fikir kalau saya lah naik bendera putih, saya fikir apalah anak-anak saya pandang kat saya boleh naik bendera putih. Tu cerita dia. Maruah ayah terdekat anak tu. Itu sebab mak ayah dulu-dulu susah-susah macam mana pun dia akan cari. Mengocar kau tangkap ikan kat lubuk kau mana dapat 2-3 ekor boleh jadi makan. Makanlah. Sayur pucuk paku, sayur bening. Bukannya sayur bening tu sedap sangat, itu je yang ada. Kan? Itu realiti. Itu sebab dalam pembentukan keluarga bahagia ni ada 2. Kebahagiaan tersurat, kebahagiaan tersirat. Tersurat yang kita nampak. Kita nampak rumah besar, nampak elok golak-golak, dia pergi makan, dia tukar kereta, nampak baik, sihat, semua okey, bahagia. Kita secara tersurat nampak okey. Yang tersirat yang ada dalam hati, suami, isteri, anak-anak, kan? Cuba tengok. Berlaku pula PDPR apa ni, kan? Pembentukan keluarga bahagia mesti berlandaskan kasih sayang. Lagi teruk ujian ni, lagi kuat kasih sayang dia suami isteri. Macam mana ni bang? Itulah tu. Abang dah tak ada kerja pula. Macam mana? Tak apa bang. Duit simpanan saya ada lagi. Saya akan bantulah bang. Abang nak berapa nak pakai bang? Macam kat setakat nak beli barang dapur tu boleh lah. Nampak? Langsung keluar strategi. Yang suami pula tak apa, buat masa ni jangan pakai dulu duit kau tu, abang cuba cari lain dulu. Macam tu. Tak ada, tu duit saya. Pandailah abang. Contoh kan. Yang suami pula cari sana sini. Nampak macam mana? Kita tengok sahabat kita yang juru terbang pun kehilangan macam mana. Juru terbang, tanyalah kawan-kawan sesaudara yang pilot tu. Daripada 4-5 penerbangan seminggu, dah tinggal 10 penerbangan setahun. Dan mereka kehilangan kira-kira 80% pendapatan bulanan dia. Setiap bulan hilang 80%, 80%. Bayangkan tu. Tapi kita tengok usahanya buatnya. Salah seorang tu sahabat kita yang pilot tu, pakai baju pilot, seluar pilot, uniform pilot, pakai kopi. Dia buka nasi lemak kapten. Nampak tak? Dia usaha. Kenapa dia tak naik bendera putih? Itu saya kata usaha. Dan ada juga orang ambil kesempatan. Surau ni dia tak buat gobok rezeki tu, dia tak surau ni buat. Ada kebanyakan surau masjid dia buat kan. Ataupun dia kumpul lah duit, dia bagi hantar bantuan kan. Memang ada lah, saya faham. Ada satu tempat, satu rumah apartmen, rumah flat ni. Dia bagi bantuan. Lepas tu ada orang marah. Aku tak halalkan pengurusi suatu dulu. Kembunglah perut kau makan duit orang. Dia marah sebab apa? Sebab dia tak dapat.
Bila orang mengadu dengan Muslim Sultan penduduk tu, memang aku tak bagi dia sebab dia dah dapat hari tu. Jadi pengusi mula dengan dia dah geram, dia bawa AJK, dia pergi ke rumah orang tu, dia sepak pintu rumah orang tu, terbuka, tengok dalam rumah orang tu macam kedai runcit, beras bersusun-susun, tepung, gula, memang dia sapu semua tempat buat balik. Ini orang miskin jiwa, tuan-tuan. Sedangkan dah lah kau ambil itu, kau ambil hak orang, nak ambil sekadaran yang kita punyanya. Contoh orang perempuan lah, orang perempuan kan nak belanja dapur, laki kau dakut, boleh tak ambil duit suami? Boleh tak? Tak boleh, angguk lah. Boleh. Memang boleh. Macam kisah Abu Sufyan tu, isteri dia mengadu pada Nabi, boleh, tapi ambil sekadaran keperluan kita. Tapi kalau suami jenis bagi, jangan main ambil, tanya dulu. Kawan tu dah lah bendahari surau, duit dalam poket tu duit surau. Kau main sapu, manung laki kau ganti balik. Jangan, ya, tanya dulu. Ya. Jadi kasih sayang, sebab tanpa kasih sayang sebuah keluarga akan terumbang-ambing dan tidak kukuh. Tu pertama. Kemudian tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Tolak ansur, jangan berkira, kan? Termasuklah diri sendiri. Kadang-kadang dulu dah biasa kerja bagus-bagus, tiba-tiba dah tak ada kerja, jangan kira buat. Takkan I nak kerja macam tu, takkan. Buatlah apa saja yang boleh mendatangkan rezeki, buat. Selagi mana dia tidak menyalahi syarak, buat. Banyakkan sabar. Macam mana bang? Itulah, tak apalah. Kita masaklah lauk-lauk yang simple-simple je, tak payahlah makan yang mewah-mewah. Ini dalam pada tauk-tauk tu, grab food tu bukan main kan? Yang datang ayam lasagna, spaghetti, duduk banting tu. Makanan yang mengalah orang Putrajaya kan, yang okey sebelah banting dengan Putrajaya kan okey. Order ramai kan. Ya, sabar. Jangan pisahkan kami dengan ibu bapa kami. Tolonglah. Marah ni pasal tak boleh rentas negeri. Sudah boleh rentas negeri, pula pergi Langkawi lah. Habis semua mak ayah kat Langkawi. Ya. Tuhan baleh macam mana? Tuhan baleh tiba-tiba siakap jadi mahal. Dah. Dan sekarang ni semua pekodai tanya, ni siakap berapa aku? Semua orang tanya kan. Siapa sangka? Seboleh tahun dia bolok siakap tu, jangan main-main. Itu kalau dia bolok lagi setahun ni berjalan ni kan siakap tu. Tahu tu tuan-tuan. Jadi semua hati ni masalah. Cakaplah, botol ni 160, kau dah bagi tahu 160, tetapi kita sebagai peniaga wajib kita bagi tahu dari segi adab cakap dengan dia. Kalau ikut total harga ni mau cocah 1,000 lebih ni tuan nak kau, tanya macam tu. Kalau dia hangguk ya, kalau dia cakap tampan masuk bayar tu. Macam tu. Tadi dah cakap kan memang kan, bagi tahu. Kau nak bagi tahu. Kan? Yo. Tuan-tuan nak sadap, tuan-tuan pergi makan ikan apa? Ikan patin ikan patin Pahang. Tuan-tuan pergi. Saya pergi makan ikan patin tu sebab saya seronok camah kat Pahang ni, makan ikan patin ni power. Saya tanya orang yang balik, saya kalau balik tu saya akan suruh bungkus tu ikan patin berapa. Ikan patin ni RM17 sekilo. Dah orang tu. Kalau patin buah RM200 sekilo. Patin muncung ada patin muncung RM600 sekilo. Yang tu kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata macam tu lah. Pandai tak mana sadap tak tahulah. Bayangkan patin yang sangka yang apa tu pun dah sadap. Bayangkan patin sungai tu. Saya sekali tu camah kat Masjid Kuala Lipis tu, dapat makan ikan patin yang memang patin apa betul sungai betul, bukan sangka, sungai betul, dan juga ikan kerai. Ya Allah, mengeletek-ngeletek nyawa dah sadap Macam tuang sadap lah.
Tak pernah lagi penceramah dengan tak malu tanya, ada lagi tak? Tanya. Ambil ke lampu, dah habis dah start tu je dah terang. Ikan kerai tu saya pun tak tahu rupa dia macam mana. Tapi sedap, memang sedap. Tak apalah kan. Bondo free kan, jangan banyak cerita, makan je lah. Macam malam ni rasa dia makan ni, saya rasa macam tu dah. Tak apa makan tak tahulah kan, tapi itulah. Sabar banyak-banyak, sabar. Hidup ni kalau sabar, sabar ni ada 3. Dalam keluarga semua kena ingat. Sabar ada 3. Kalau kita tengok kitab Mukashafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, digambarkan sabar yang pertama adalah sabar untuk taat perintah Allah. Yang mana sabar taat perintah Allah ni dapat 300 tingkatan darjat pahala. Semayang kan, kalau ikut contoh macam ni kan, hujan sikit, datang tak orang ke surau? Contoh. Tapi kalau dia jadi sabar, pergilah sikit ni, hujan air bukan api, itulah contoh ayat kan. Dia datang. Kalau ikut tak sabar kan, mungkin tak subuh. Semua ibadah nak kena sabar, betul tak? Nak pula dapat imam yang macam tadi, imam steady lah. Dia dah tahu dia ceramah, dia panjang pendek je. Kena imam ni Allahu Akbar. Kacau. Kita belakang imam pula, sudah. Nak lagi tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk pula dulu. Kan? Kena sabar. Kena sabar. Puasa. Lagi lah kena sabar. Betul tak? Puasa kena sabar. Ya. Dulu ada pergi pasar Ramadan. Sekarang bini kena buat sendiri. Kuih pepok. Tahu pepok? Badak berendam. Kuih kelopong. Tahu? Buah Melaka. Orang Banting panggil buah Melaka. Dia orang ni 9 sebut kelopong. Kenapa dia kelopong? Sebab dia tak sama. Gula pakai gula anau. Tempat lain pakai gula Melaka biasa tu. Ni gula anau dia lain. Gula anau ni daripada Zuhur sampai Maghrib rangup gula tu. Macam tu. Terbayang pula. Kena sabar. Kalau orang tu tak sabar dengan puasa, silap-silap breakfast. Betul tak? Breakfast jangan main-main. Saya dulu pernah kan ingat hari pertama ke hari kedua puasa, rumah saya, bang suapkan anak makan. Anak saya tu tak makan, saya bagi makan kerupuk amplang yang Sabah tu kan. Suap dia, suap saya. Lupa puasa ni. Sabsu kerap. Sambil tengok TV, sabsu. Lepas tu dah sudah tu, bang abang tak puasa ke? Tunggulah bang minum dulu. Dah tengah terlupa tu kan, sampai ke sonjo tu terasa tekak tu amplang. Macam tu kan. Eloklah dia tunggu tu kan. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Yang ni dapat 600 tingkatan darjat pahala. Yang mana antara satu darjat tu jauh dia antara langit dan juga bumi. Macam itulah jauh punya besar. Ini kan pula 600 tingkatan darjat pahala. Bukan senang nak meninggalkan larangan Allah. Dah biasa mengumpet, sekali orang suruh jangan cakap, bukan senang berhenti. Gatal nak cerita ni. Naik motor, start nak cari kawan, nak cerita juga. Orang perempuan, Chania ada sibak terlokong. Hui. Kau tahu tak? Dia dapat berbisik itu kan, satu nikmat. Dia dah biasa minum arak, jangan main-main. Sekali nak tinggal, bukan senang. Menggigil-gigil. Dapat minum sikit jadilah. Bukan senang. Tu sebab dia dapat 600 tingkatan darjat pahala. Dah biasa main nombor. Jangan main-main. Dia nampak nombor kat sejadah tu menjadi. Tadi aku semayang maghrib, aku dapat nombor 7 dia. Dia tengok nombor kat saf tu. Ada nombor. Tak ada. Ada satu saf dia dikira 1, 2, 3. Tadi nombor 07. Lepas tu nombor 30. 0730. Tiga.
Dia dalam nak start motor nak balik tu, kau anak kau berapa orang dah? 5 je. Kau belum ada rezeki lagi kau. Baru 3, kau 2. 5032. Kono pula tu. Bila dia tikam kono tu yang penyakit tu. Yang paling kurang hajar tu bila dah kono tu dia belanja pula surau. Dia cakap, tuan pengurusi ni saya ada hajat ni nak belanja orang surau makan malam kau. Bagilah. Faham tak tu? Hai jadi saya kata. Dia tak mengaku lah dia tikam nombor tu, dia cakap hai jadi dia. Kita pun okey lah. Lepas tu seorang cakap, tiap-tiap bulan botol birthday dia tu. Nampak tak kan? Boleh jadi hal tu. Kan? Bukan senang kan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka tu. Dan begitu juga yang ketiga, yang paling tinggi sekali darjat tingkatan pahala, 700 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Macam-macam ujian Allah bagi. Tengok Allah bagi kan kat kita ni satu benda yang unik. COVID-19 satu dunia kono. Bukan seorang dua, semua ramai kono. Malahan kalau kita tengok banyak keadaan yang unik tu, contoh kan, kadang-kadang orang tu tak ada simptom, tiba-tiba dah tahu. Ada orang tu ada simptom, lepas tu monong, lepas tu baik pula. Tapi kesannya ada lagi sampai sekarang. Contohnya Abang Ashraf Muslim tu, saya tanya dia, sampai sekarang dia masih lagi ada rasa sendi-sendi dia sakit. Walaupun dia dah pulih. Ada orang tu tahap oksigen dia rendah, kan? Oksigen rendah maka dia ditidurkan. Ada yang ditidurkan dengan tahap tinggal 20-30% je oksigen dia. Tapi alhamdulillah dia survive. Dia sadar balik semula. Ada orang masa ditidurkan tu mungkin dalam 60-50%. Ditidurkan. Tapi tak bangun dengan dah. Meninggal. Ada. Apa signal Allah nak bagi tahu? Nak bagi tahu mati bukan sebab yang kita fikir. Mati bukan sebab yang manusia boleh jangka. Tak. Sebab bukan kita yang jaga kitab tu. Bukan kita yang jaga malaikat ni. Bukan. Allah yang jaga. Kalau Allah Ta'ala kata mati, matilah. Tengah dengan ceramah, nampak elok balik, besok dah tak sedar. Nampak sihat tadi, makan bertambah. Janganlah tak tambah makanan. Ni contoh ya. Makna mati itu bukan sebab apa yang kita fikir. Semua di tangan Allah. Maknanya Allah bagi signal. So kita fikir, mati kau, hidup kau, semua kat tangan Allah. Bukan kat tangan kita. Aku tengok rasa tak lama ni dah. Kita cakap. Kan? Bukan kuasa kita. Jadi kena banyak tolak ansur dan juga sabar. Datang penyakit ni Allah Ta'ala nak ampun, nak cucikan dosa kita. Itu sebabnya bila Allah Ta'ala bagi sakit dekat kita ni, Allah hantar 2 malaikat disuruh tengok. Tengok dia cakap apa. Kau tengok dia kata apa. Bukan malaikat ni. Bukan kata Allah tak tahu. Allah maha mengetahui. Allah saja bagi kau jawab kat malaikat. Kau tengok dia ni cakap apa. Bila dia domam, dia cakap apa? Dia kata, Allah tahu sakit ni. Agaknya Allah nak bagi aku rehat. Agaknya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia cakap. Malaikat pun report, ya Allah, dia ni cakap Alhamdulillah dia sakit sebab dia rasa kau nak bagi dia rehat. Maka Allah Ta'ala kata, kalaulah begitulah sebutan dia bersyukur dengan sakit yang aku bagi ke dia, maka kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Kalau dia hidup akan ku gantikan dia dengan daging dan darah yang baru. Itu sebabnya orang yang elok pada domam semua bodoh je nak buat. Basuh kereta, basuh motor, basuh pinggan, clear rumah, sapu laman, punya semangat. Sebab bertukar daging dan darah yang baru. Tapi kalau dia cakap, aduh domam pula mati lagi baik, dia kata, kenapa lah demam macam ni? Kenapa aku sakit macam ni? Maka pada ketika itu Allah Ta'ala bagi tahu dekat malaikat, bila malaikat report, kau sampaikan pada dia, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Mana Allah tak nak tengok kita dah. Itu sebabnya hati-hati bila datang ujian pada kita. Kemudian menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab dipikul dengan ringan hati. Dalam keluarga tanggungjawab kena jaga. Suami, isteri, anak-anak kena jaga. Mewujudkan pergaulan yang baik jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Itu dia. Banyak berlaku, bayangkan
Kes penderaan berapa banyak berlaku. Kita tengok berapa banyak yang berlaku. 432 kes berlaku keganasan rumah tangga, kes-kes yang dilaporkan. Dan kes bunuh diri pun macam tu juga, 350 lebih kes setakat bulan Mei tahun ni. Setakat bulan Mei, tak kira sampai hujung tahun. Yang paling best tu orang Melayu beragama Islam pun sama nak bunuh diri. Apa pasal? Apa pasal? Iman. Cerita faham tak? Habis dah. Habis dah masa depan aku, dia kata. Nak bunuh diri dia fikir. Kan? Dia tak percaya pada rezeki yang Allah bagi pada dia. Menurut hadis Nabi SAW, asas keluarga bahagia itu ada 4 perkara. 4 perkara yang akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga. Arba'un min sa'adat al-mar'i, iaitu pertama, suami isteri yang soleh-solehah. Itu dia. Dalam tempoh ni janganlah kita bongih-bongih. Covid ni dah menuju kepada endemik, tapi belum sampai lagi dah. Belum sampai lagi dah. Menuju. Tu yang cakap tu. Baru beli istihar orang tengok kau. Kek kalau langat banting. Ponoh orang pergi ke laut tu. Macam mana nak mandi laut? Orang kat laut tu. Kan? Parah kan? Soleh-solehah. Isteri pun jadi baik. Tak ada dah tinggi-tinggi suara. Isteri, suami kena faham memang tengah susah. Janganlah memakak-makak, kan? Orang perempuan cakap yang baik-baik pada suami. Ini pesan saya lah, ya. Orang perempuan selalu cakap, abang, saya ni mulut dia jahat, hati baik. Tak habis-habis. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Macam tu. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi ni, pergi Pekan Banting. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Amboi. Kereta tu nama siapa? Bisu kan? Memang tak pakai, tak bawa ke dah laki kita tu. Janganlah cakap macam tu kan. Cakap yang baik-baik. Suami baru balik tanya, baru balik bang? Kawan tu tengah bongi. Baru balik, janganlah tanya baru balik bang. Memang dia baru balik. Baru balik bang? Tak, baru nak pergi. Kau tak nampak ke? Kan dah cari pasal tu. Abang nak minum apa? 20 tahun kau kahwin dengan dia. Kau tak tahu ke dia suka minum apa? Abang nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus apa dia ke dapur tu, buat keluar. Kan cari pasal tu. Bila suami balik, alhamdulillah, syukur saya bila nampak abang balik, bercahaya balik rumah ni. Macam betul. Nampak? Tangan depa abang. Macam tu. Baik macam tu. Iya. Makan bersuap. Macam tu. Suap. Telinga pun dia dah tua. Mata tak apa nampak. Telinga suap. Tak apalah. Seni ayang, ambil tangan yang mosul dia. Tak apalah. Soleh-solehah, solat sama-sama kan. Semayang jemaah. Isteri cakap baik-baik, abang, dah masanya, dah lama abang tak jadi imam solat dalam rumah ni. Kahwin ni tu, semayang pun tak pernah. Tapi jangan kasar-kasar pula tau. Abang jadi imam malam ni lama dah tak rasa. Sini kemenggang. Abang imam. Imam tu suami kata tak datang. Abang tak pandai. Duduk belakang pakai telekung. Suami pakai telekung duduk belakang apa hal? Jangan buat perangai macam tu. Mazhab apa kau ikut tu? Kan? Jangan. Ya. Biar suami tu kan jadi imam. Tak tahu belajar. Dongai imam baca ayat yang sonang-sonang yo kan. Alhamdulillah saya dah hafaz dah. Dalam tempoh sebulan saya boleh menghafalkan juzuk amma.
Jadilah. Barulah betul Allahu Akbar, subuh dongak clear rumah, bercahaya rasa. Ni anak amun, biarlah kesian anak kita, dia ngantuk biarkan dia tidur, tu silap. Kan disebut dalam hadis tu, didiklah anak-anak kamu itu untuk bersolat seawal usia 7 tahun. Dan apabila masuk umur 10 tahun, rotan. Itu rotan tu dengan syarat daripada 7 tahun dah suruh semayang. Bukannya 10 tahun baru nak ajar tauhid rotan. Salah. Mesti daripada 7 tahun dia ajar solat. Baru betul. Sampai usia 40 tahun tak solat, tu lain rotan dah. Ya. Kejut anak tu. Bangun subuh. Semayang. Contoh. Mula-mula lama kelamaan ayah pergi dia dah bangun. Lama-lama dia bangun, bangun. Nampak? Ayah pun kena jaga sebab teladan. Membawa kepada ciri yang kedua, Nabi kata anak-anak yang berbakti. Anak-anak pun elok. Anak-anak susun sejadah. Masa PKP itu berapa banyak keluarga mengadu, sejadah pun tak ada. Ke rumah habiskan batik lopeh bini itu pakai. Tu mujur dia ke batik. Ini realiti yang berlaku begitulah, kan? Anak-anak yang berbakti, anak-anak senang disuruh. Kata Saidina Umar ajar anak kita ni macam mana? 3 peringkat. 7 tahun pertama didiklah anak seperti raja, bagi apa dia nak. 7 tahun pertama tak susah, kedai RM2 banyak. 7 tahun kedua layan anak seperti hamba, dah mula bagi dia kerja, dah mula bagi dia tugas. Sapu sampah, buang sampah, komeh katil, sidai towel. Tolong mak meniaga, tolong ayah, bersihkan tingkap, buat kerja. Hamba ni sifat dia minta apa pun belum tentu lagi boleh dapat. Itu hamba. Masalah kita rosakkan anak dengan layan anak seperti raja sampai di umur 16-17 tahun, memang dah lambat dah nak betulkan. Itu sebab anak tak boleh terima bila dia tak dapat satu perkara. Dan selepas 14 tahun, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Itu yang diajar. Itu sebab, ingat tak dalam kisah Saidina Umar juga, bagaimana seorang bapa datang bawa anak dia jumpa Saidina Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni wahai Umar, anak aku ni derhaka kepada aku. Maka Saidina Umar nasihatlah, jangan derhaka, buat elok-elok. Kemudian anak tu bersuara, wahai Saidina Umar, apakah keadaannya memang anak saja derhaka pada bapa? Ada tak keadaan bapa pula derhaka pada anak? Dia tanya soalan. Maka Saidina Umar kata, ada. Bapa yang derhaka pada anak, yang pertama kegagalan memberi nama yang baik-baik pada anak dia. Bapa tu derhaka. Oh, kalau macam tu dia derhaka, dia bagi nama aku ni, maksud dalam bahasa Arab, bahasa Melayu tu bahasa dia apa? Kumbang hitam. Yang kedua, dia tidak menyediakan ibu yang baik untuk anak ni. Pun derhaka. Maknanya dia tak didik isteri dia supaya jadi isteri yang solehah, supaya boleh hajar anak-anak itu jadi baik. Aku mak pun tak tahu. Aku pun tak tahu siapa mak aku dia tu. Dan yang ketiga, kegagalan mendidik anak-anak dengan ilmu Al-Quran juga dianggap sebagai bapa yang derhaka. Kalau dulu pendidikan Quran, hari ini bukan hanya Quran, termasuk juga pendidikan-didikan yang baik. Belajar tu, kita kena bagi didikan pada anak-anak kita. Jadi itu dia. Anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang baik. Itu dia. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sehat, bi'ah salihah. Maknanya pergaulan kita, masyarakat kita baik, jemaah kita pun baik, semua baik. Makin kuat hujan ni, oh lama hujan apa? Makin lama lah ceramah kan, bukan boleh balik. Saya pun ni baru definisi ni, belum start lagi ni. Kan?
Masyarakat kita pun nak kena baik-baik. Ya, nak kena baik-baik untuk semua. Mana kata kalau kita kejiranan kita baik, masyarakat kita baik, okey. Tu sebab kalau sebut dalam bab jiran, orang tanya. Ada orang tanya, sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa jiran kita Rasulullah?" Nabi jawab, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham. Atas bawah tu sahabat mana? Sahabat tanya, atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Kau ikut aje lah, Nabi kata. Rupa-rupanya zaman kita baru jumpa 40 atas, 40 bawah ni. Rumah flat, rumah apartmen. Makna nak beritahu apa Nabi ajar ni benar dah. Dulu lagi Nabi dah tahu dah. Jadi jangan cakap zaman Nabi dulu ketinggalan zaman ke apa. Jangan cakap. Nabi, undang-undang Islam relevan sampai ke bila-bila. Sebab Nabi dah tahu. Jadi hampir mustahil kalau kita nak baik 40 kiri, 40 kanan, depan belakang. Susah. Nak pula kita balik, jiran baru keluar. Kita keluar, jiran tak balik lagi. Macam mana kita nak baikkan dia? Ada satu cara. Caranya, datanglah ke satu tempat yang dia beri nama sebagai double A. Apa double A tu? Al-Amin. Datang surau. Tu cara. Jangankan kata 40, 100 kiri, 100 kanan, 1 depan, 1 belakang boleh baik. Datang surau, settle. Tu sebab saya tak tolak ceramah kat sini. Sebab saya difahamkan subuh pun macam ni lah ramai. Cara golak tu tak ada lah tu dah. Saya saja test tadi tu nak tengok kan, yo ke tak kan. Ada yang terperanjat ni, yo. Kan? Jadi makna kata lingkungan yang baik. Dan begitu juga dekat rezekinya, yang keempat kata Nabi. Maknanya murah rezeki. Makna kata asas keluarga yang tenang, rezeki dia murah. Baru-baru ni ada orang tanya saya. Dia kata, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya tu? Soalannya. Saya kata, jangan cakap macam tu. Orang yang cakap macam tu maka buta hati dia. Apa salah dia kata? Sebab rezeki ni jangan baca macam mana yang kita nak. Rezeki ni berdasarkan apa yang Allah nak bagi. Yang Allah bagi terlalu banyak. Jangan ingat rezeki itu duit aja. Tengok kat luar sana berapa ramai orang duit banyak, penyakit pun banyak. Kita duit tak berapa ada, makan bertambah malam ni. Contoh, kan? Tapi makan bungkus kot malam ni. Kan? Makan hidang. Buffet. Bungkus kot balik. Kambing. Saya tanya bungkus kau makan sini. Yang lain bungkus lah. Sebabkan dah tahu menu apa, makruh ceramah lelama. Macam tu cerita. Kambing. Ya. Macam mana nak diet penceramah ni? Saya pernah pesan KPA saya bagi tahu kat surau dengan masjid ni. Cakap dia tak payah hidang makan, hidang buah aja. Untuk Samsul Mat ni buah aja. Jangan susah-susah. Dia setuju. Sampai kat surau tu, ini hajat orang kampung Ustaz. 3 kambing, 3 lembu tu tumbang. Kilo tu. Tak apalah, dah ada kan. Tapi AJK surau tak pernah tanya pula Samsul Debat suka makan apa. Itu masalah tu. Ya, tak kisahlah kan apa yang ada kan. Kemudian ciri-ciri untuk menjadi keluarga yang bahagia. Yang pertama, berakhlak mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau kita menongking-nongking, menjoget-joget, bergaduh, itu bukanlah akhlak yang mulia. Bersikap penyayang, sayang isteri kita. Orang lelaki kena ingat apa Nabi pesan dalam khutbah takhir Nabi. Nabi pesan dalam khutbah takhir Nabi, Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu
Kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Yang pula tambah satu mic ni. Dua tak dong. Oh. Nak kena mula beli semula ke? Tak payahlah. Tak payahlah. Banyak nak ulang ni. Okey. Ada yang tak datang tu nak dengar daripada luar rumah ya tak? Ya faham lah tu. Rapat sini sini. Okey. Ini dapat gitar jadi ni. Lain macam. Kemudian berfikiran positif dan kreatif. Positif ni maksudnya sangka baik. Sangka baik dengan Allah. Ada rezeki ni Allah bagi kat kita, percayalah. Satu lagi tuan-tuan, dalam musim pandemik ni satu je. Tuan-tuan kalau rasa rezeki macam susah, macam pening kepala, satu je. Tuan-tuan ingat pesan Nabi ni, tuan-tuan cuba buat. Nabi kata siapa nak murah rezeki, jangan tinggal dua amalan. Pertama sedekah subuh, yang kedua solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Buat dua ni seminggu, jangan tinggal, tengok apa perubahan. Dia cakap betul ni. Tapi kalau subuh gajah, ni bukan subuh gajah ni, subuh dinosaur. Dah pupus dah. Masa tu doket 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanyat imam siapa pula kunut tengah hari ni. Sebab sedekah subuh tu apa kata? Malaikat bila nak mencatat amalan kita pagi bila buka buku untuk kita, dia kata, "Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu ya Allah. Maka kau perluaskanlah rezeki untuk dia hari ini ya Allah, seluas-luasnya ya Allah." Itu dia. Sedekah subuh jangan tinggal. Paling senang ambil nombor akaun surau Al-Amin. Pagi-pagi besok dalam dah azan tu tahu transfer zam surau Al-Amin RM1. Tak apalah. RM1 kalau setiap pagi bagi, bayangkan yang ramai kan, kata RM1 kan, berapa banyak dah. Kau nak bagi 10, 10 lah. Tengah-tengah mamai rasa RM1, terhantar 100. Monong dah. Aduh, silap pula lah. Kau ada nombor telefon SU surau tak? Telefon SU surau. Tuan, tak tolong pulangkan balik RM99. Wah, hajar betul. Belum pernah orang minta pulang balik zakah. Ya, tapi buat tu. Percaya je kat saya. Saya nak cerita kat tak. Saya ni cakap selalu dan ceramah saya dulu ayat saya kata apa? Sedekah tak pernah miskinkan orang. Saya selalu sebut. Tapi hakikat dia, pada ketika itu pernah saya sebut, beberapa kali saya sebut tu, saya sendiri pernah sedekah tapi tak pernah sedekah yang terasa ke hati lah. Sebab dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Tu ayat dia. Harta yang dicintai makna yang kita suka tu kita bagi. Contoh lalu tabung. Lalu tabung, mana tabung? Mak poti bosi tengah tak? Tak tabung kan? Lalu tabung kita pun tengok wallet kita. Dalam tu ada duit RM50 dengan RM5. Dua lay RM50, RM5. Mana yang paling kita sayang, yang tu kita bagi. Kita pun bagilah RM5 sebab kita sayang RM5 daripada RM50. Contoh lah kan. Jadi benda tu tak ada kesan ke hati. Tak ada hati. Saya cerita peristiwa saya sendiri. Macam mana ketika pergi Madinah dengan mak saya masa tu, dengan adik saya. Pada waktu makan tu saya cakap dengan mak saya, "Mak, nanti ingat nak satu hari nak bawa lah keluarga kita mana yang susah-susah tu, mana yang memerlukan tu, nak belanja dia orang pergi umrah," saya kata. Bila saya cakap macam tu, mak saya cakap, "Kau yang memang ni Madinah ni, kau cakap kau kena buat tau. Nak buat lah ni," saya kata. Akhirnya tahun 2019 kot. 2019 baru saya dapat buat. 2018, 2019 antara tu lah. Kumpul-kumpul senarai 5 boleh orang.
Monong. Dua yang monong. Pertama saya, kedua buku akaun. Monong tau. Sebab masa pergi kat bank nak keluar duit, masa tu pergi kat bank mesti orang nak transfer. Masa tu saya terdongar balik kat telinga saya, padan buku kau. Dulu kau cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Sekarang buku tahu. Saya agak-agak ni setan ni cakap. Memang betul. Masa tu baru terasa kat hati. Ni nak beritahu saya manusia biasa. Bukan hana mana. Tu sebab saya kata jangan letak Ustaz Samsul Debat, saudara Samsul Debat. Sebab SSD saudara. Ustaz Samsul Debat USD mahal, takut tak boleh bayar. Jadi saya pun bayarlah, tak apalah, letaklah pun jadilah. Sampai di KLIA, bila saya tengok semua dengan kain ihram, dah ready nak pergi, saya tengok wajah dia orang bercahaya nak pergi. Ada yang muka yang tak berdarah macam pucat tak pernah pergi kan. Masa tu hilang dah separuh rasa duit lebih. Dah tak ada rasa dah. Sebab bila bawa saudara takkan nak bagi package yang teruk-teruk, bagilah package yang elok. Kan? Rezeki dia orang. Sampai dekat Mekah dapat hotel Zam-Zam Pullman. Tu dia. Alhamdulillah, syukur. Tapi bila sampai masa kat KLIA hilang separuh, tapi bila sampai di tanah suci, bila jejakkan kaki ada yang menangis keluar air mata tu, masa tu lah hilang rasa duit saya habis. Saya tak kisah lantak lah apa nak jadi-jadilah. Syukur aku dapat bawa dia orang ni. Tentu. Dan Allah tunjuk dekat saya, bila sampai balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu saya cakap kat hati saya tak adalah cakap mujur balik modal. Tak. Masa tu saya cakap kat hati saya apa? Siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan ya. Ni contoh. Kan ada lah angkat tangan jangan. Tak, maksudnya kita nak tolong siapa lagi? Tahun depan nak buat siapa pula lagi? Macam tu lah. Sekarang ni tuan-tuan syukurlah sebab apa? Hari tu berapa ramai orang yang menyesal. Bila tengok PKP, lockdown, berapa ramai yang cakap, kenapalah hari tu aku boleh pergi, aku tak pergi. Betul tak? Ini Allah buka balik ni. Allah bagi peluang lagi siapa yang nak pergi, boleh pergi. Alhamdulillah yang terbaru, nak pergi lebih daripada sekali pun dah boleh. Dah umrah tu boleh buat lah. Kalau kita pergi macam itu kan sekali je. Kalau terlepas dah sekali itu memang tak buat, kita pergi sajalah. Tapi sekarang dah boleh buat lebih daripada sekali. Dia ada software dia dekat dalam phone, kita kena install. Kita register nak buat dia akan beritahu tarikh bila boleh buat. Tapi tak bersesak lah. Dia akan berdasarkan prioriti siapa yang register dulu. Macam tu. Sekarang pun dah ada train. Turun flight, terus sampai ke airport dekat Jeddah. Airport Madinah pun baru buka. Makan pula dah senang. Tak payah lagi dah beratur panjang-panjang dekat hotel. Tunggu je kat bilik, dia akan hantar ke bilik makanan. Sekarang dia tak nak percampuran. Jadi adalah hikmah dia juga. Cuma kalau pergi dengan saya, nama dia Al-Mikela Travel and Tours. Al-Mikela. Pergi, insya-Allah minggu ni ada satu grup akan pergi. Tapi kalau pergi dengan saya pergi bulan 3 tahun depan. Sebab saya nak tunggu, saya targetlah bulan 12 ni banyak lagi syarat-syarat akan dilonggarkan. Siapa nak pergi dengan saya bulan 3 cuti sekolah tahun depan. Tapi saya tak jadi mutawif, saya jadi peserta, bercampur dengan peserta. Ini bukan promote, lebih kurang macam tu. Tapi kalau pergi dengan saya tu, saya memang dah cek sendiri, saya dah pergi sendiri, dah tengok, jumpa dengan bos hotel sendiri. Jarak paling jauh hotel 100 meter, tu paling jauh. Paling dekat 50. Kau nak dokek lagi, kau tidur dalam masjid. Tapi masalahnya sekarang tak benarkan lagi dah iktikaf, tak boleh. Habis semayang balik, bagi orang lain pula. Itu sekarang. Tapi tak tahulah kalau menjelang bulan 3 besok ada perubahan lagi, tak tahulah. Dan package dia kebanyakannya 8,000 lebih dan 9,000 lebih. Dan kalau nak pergi dengan travel lain pun tak ada masalah, terpulang lah. Tapi siapa nak pergi dengan saya kan ambil nombor telefon tu. Tapi kalau siapa yang nak pergi dengan orang lain pun, pastikan kos dia jangan rendah daripada 6,990.
Kalau 7,000 ke atas tu betul tu. Kalau bawah tu bohong. Ni Kementerian Pelancongan dah letakkan dah. Dia punya minimum dia berapa? 6990. Dan kalau dia keluarkan flyers tu, pastikan dekat flyers tu ada nombor kelulusan Kementerian Pelancongan. Supaya kita boleh semak dalam website tu. Sebab syarat tu memang Kementerian Pelancongan suruh letakkan nombor kelulusan tu. Supaya kita boleh semak, betul tak travel agency ni ada. Kita tak nak lagi dah. Ramai yang kena tipu kan. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian apa lagi? Menjadi teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik untuk anak-anak kita, keluarga kita. Jaga keselamatan keluarga kita. Ambillah apa yang patut ambil, langkah yang patut kita ambil, langkah pencegahan. Tuan tanya pasal vaksin, saya ambil. Kenapa Samsul Debat ambil? Senang yo. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan kata boleh ambil lah. Saya tak pandai, saya ikutlah Majlis Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan tu, saya ikut tu lah. Kok dia bohong, dia lah tanggung. Macam tu lah kan? Mufti kata hukumnya harus dan wajib. Harus kenapa? Sebab dah dikaji, tak ada unsur-unsur yang haram dalam tu. Yang kau membabikan vaksin tu pasal dia lah lagi pandai kan? Saya tak pandai, saya ikut apa Majlis Fatwa kata. Ingat senang-senang kan Majlis Fatwa, mufti-mufti tu nak duduk sekali nak bincang keputusan tu. Bukan senang. Bukan macam kita bincang nak mesyuarat pagi Samsul Debat ni, tak. Lagi teliti, lagi detail, macam-macam nas ambil. Dan wajib tu pula kenapa? Dari segi maslahah. Ada orang tu ambil langsung mati, Ustaz. Dah ajal dia matilah. Anda ke dia cakap siapa ambil vaksin ni kebal? Tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada. Vaksin ni adalah merupakan antigen untuk ditambah pada badan kita tu sebagai immunity, daya tahan melawan penyakit. Dia macam keto ada airbag lah. Keto yang ada airbag dengan keto yang tak ada airbag, itulah beza. Kereta ada airbag, ada ompek airbag. Saya nak tanya, kereta tu boleh accident tak? Boleh juga accident. Cuma dia punya protectionnya tu adalah usaha dia. Tapi kalau yang dilunggah tu trailer panjang tu, belum tentu lah dah, betul tak? Itu je cerita Tapi janganlah kita nak menghukumkan mana ni tak boleh. Usaha ambil lah. Dekat Selangor AstraZeneca kan. Ya, ambil lah. Betul tuan-tuan. Jangan poning-poning. Dia bercakap tu lah, tak ada ni kata tak ni pula ni agenda Yahudi lah, bla-bla macam-macam. Poning. Boleh tanya dia, kau belajar doktor main kat mana? Rupanya belajar landscape. Tak kena mengono. Macam saya lah, Samsul Debat, latar belakang undang-undang bukan mana tu. Payah mazhab WhatsApp tu payah. Dan ni tuan-tuan nak pening-pening kepala kenapa? Saya pun berdasar. Saya tanya Dr. Izhar, bang betul ke ni bang ni? Tak adalah apa, jangan dongan cakap tu. Aku dah tengok sini kita orang kaji duduk berapa jam tu bincang mana ni. Dia dah cakap macam tu, ikut je lah. Kan? Yo tuan-tuan, apa ni pening kepala? Hulu lah. Koreh tangan 3 hari kan. Tangan dah koreh. Yang seorang tu tak ada apa-apa lah kat aku, demam tidak apa tidak, jangan-jangan kosong tak. Mula macam dia macam-macam otak tu ada yang nak sangkut benda yang tak elok kat orang tu. Dah elok lah kau tak demam. Hei, payah tu kan. Tak pernah lah orang aku demam sehari, mujur aku demam. Kenapa pula macam tu kan? Biarlah, demam tak demam lah. Tiap-tiap orang antibody badan dia berbeza-beza kan. Lepas tu sentiasa mendoakan kebahagiaan keluarga. Doalah bahagia. Kemudian apa lagi? Jaga maruah diri dan maruah keluarga kan? Tolonglah jaga. Kita hari ni masalahnya bahagia kita ni, yang pelik-pelik orang sekarang bahagia dia berdasarkan apa yang ditunjulkan dalam media sosial. Tu masalah dia. Tuan-tuan cubalah fikir tuan-tuan. Kenapa semua benda nak masuk dalam media sosial?
Tuan-tuan kongsi share ceramah tak boleh. Ceramah ustaznya share. Tak boleh. Alhamdulillah. Dapat makan seafood malam ni. Helah. Kan? Dapat tengok Samsul debat depan-depan. Contohlah. Kadang tu dah. Nak makan, nanti dulu. Ambil gambar lu. Apa masalah macam tu? Orang dulu kan, kita ingat dulu ambil gambar pakai Kodak ke Fuji ke apa, ingat tak? Nak ambil gambar tu, pilih lu gambar mana nak ambil. Yang mana? Sini. Jangan, sini tak cantik. Sini boleh. Menggigil-gigil ambil tu, takut tak jadi. Sebab lepas hantar cuci kan, berdobar nunggu ni. Jadi tak. Dah siap gambar tu, letak kat papan kenyataan kau tak? Masuk dalam album, kat rumah kita dengan keluarga kita tengok. Sekarang konyap masuk, share. Yang paling saya menyampah tu ada seorang tu yang saya kena tu. Dia ubah suai rumah daripada kecil jadi besar. Akhirnya siap teratak buruk kami pula otak itu, bayangan tu. Kau nak riak, kau nak apa? Cuba cakap. Kenapa macam tu? Dah lah jiran sebelah rumah tu dah lama nak renovate, tak dapat. Aduh. Itu semua penyakit ain sampai tu. Betul? Ya tuan-tuan. Susah. Naik kereta kecil salah, naik kereta besar salah. Semua salah. Samsul debat naik Azia, susah hidup sekarang. Sabarlah aku. Naik kereta besar, belagak kau tengok tau. Susah. Tapi kalau fikir manusia ni buat apa? Kan? Senang ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan bawa kereta tiba-tiba ada rezeki boleh kereta besar sikit nak bawa family ramai. Satu ya Allah, kereta ni besar bukan apa, bukan nak belagak ya Allah. Mudah-mudahan ni lah memudahkan aku bawa keluarga aku yang ramai ni ya Allah. Macam tu betul ya? Sikit-sikit mengadu ya Allah. Ya Allah, kau kuatkanlah hati aku ya Allah. Macam tu je. Macam saya datang ingat saya naik Azia pergi ke Ijuk. Sampai saya tak parking berjamaah lek sini kat depan. Lepas tu orang azan Allahu Akbar. Masuk nanti dulu tunggu dulu. Sampailah orang qamat. Orang dah qamat tu Allahu Akbar. Okey jom masuk. Jadi sembahyang belakang sekali, senang nak jemaah. Habis sembahyang saya jemaah. Lepas jemaah pakcik sebelah tu tegur. Berjamaah belum sampai lagi. Sudah. Aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya, siapa berjamaah pakcik? Samsul debat. Dia tak kenal aku siapa. Lepas tu saya baru nak cakap, saya lah Samsul debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambat sampai. La ilaha illallah. Bertubi-tubi dia bagi aku. Langsung saya diam. Tak ada saya cakap lah. Saya diam. Lepas tu Pak JK masjid tu dah nampak saya. Ustaz, mari kita mula. Saya pun salam pakcik tu sebelum PKP kan. Pakcik, saya mula dulu. Dia pandang, saya bangun. Sampai kat meja kuliah ni saya pandang pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Malu dekat lah kan. Tapi Ketua Azhar tu paling saya sayang tu, kan? Sampai sekarang tu. Sekali itu pergi mana? Pergi Kuantan. Kereta tu kotor. Saya cakap dengan driver saya, "Weh, kau sampai kan kau basuh kereta ni. Lepas tu kau datang ambil kau balik." Okey bos. Sampai kat lobi, saya turun, dia pun jalan. Saya ceramah dekat hotel butik Kuantan tu untuk TM Kuantan. Telekom, saya ingat TM. Dia pun sambut saya, "Steady ustaz datang jauh-jauh naik Grab." Woi, kata aku tu. Gamar menuduh-nuduh. Kadang kita nampak akak kenduri kan. Kau tengok tu dia bergaduh tu. Macam manalah dia kat rumah. Jangan. Doa yang baik, mudah-mudahan bahagia hidup dia. Macam tu je dah doakan. Mama cakap tak elok. Tegas dalam mendidik anak-anak. Suruh anak solat kena tegas. Suruh anak jaga akhlak ni kena tegas. Akhlak ni penting. Anak-anak kita ni adab dan akhlak ni kena terapkan daripada awal. Imam Malik kata biar tak ada ilmu,
Biar ilmu tu sedikit tapi jangan tak ada adab. Itu Imam Malik itu. Adab macam mana kan? Sebab adab lah tu tadi. Imam tunggu saya kat luar tadi. Jangan main. Imam nunggu, adab tak adab tu, nampak tak? Nampak? Beria dia nak bawa saya ke depan. Siapa nahan nak duduk belakang tadi. Sampai ke depan. Nampak? Adab. 2 botol air ni bagi. Adab. Walaupun air kosong kan, tapi adab. Nampak? Nampak cara kan? Semua duduk tertib. Adab. Kita pun ceramah pun kena ada adab. Kalau dah nampak orang beralih-alih tempat duduk tu, janganlah kita nak panjang-panjang ceramah kita lagi. Mana dah tak tahan dah tu. Kan tak reti berhenti ke dia ni? Kan mana? Kira menyesal gak lah tadi pengurusi tu bagi minimum sejam tadi. Kan? Berani dia bagi sampai subuh kan. Dulu saya pernah kali tu, saya ceramah tuntang ceramah tiba-tiba sampai surat. 5 minit lagi. Sila habiskan dalam masa 5 minit. Saya pun pandang lah masa tu ada MB pula. Saya tanya, Tok. Dia kata, 5 minit ni ya. Tak ada, sambung je. Saya balun lagi sejam. Tapi jangan risaulah, saya insyaAllah saya jaga masa. Saya jenis yang faham lah. Faham, nampak tu saya tahu dia dah rosah, gelisah, dah mula terbayang lauk, sojuk macam-macam lah. Jadi insyaAllah saya akan akur insyaAllah. Sikit lagi. Sentiasa mendoakan kebahagiaan keluarga, meluangkan masa, jaga maruah diri, maruah keluarga. Ingat maruah diri, maruah keluarga, jaga. Jangan ingat suami yang dayus adalah suami yang hanya mengikut kata-kata isteri. Tak. Yang dayus itu adalah suami yang membiarkan isteri dan anak-anaknya melakukan maksiat. Dia mesti togo. Dia mesti ubah keadaan itu. Ya. Lepas itu hak kena jaga tau. Nafkah isteri kena jaga. Walau kita susah macam mana pun. Cuma isteri kena bagi ruang pada suami. Kadang-kadang suami tak minta, dia susah. Kalau dalam keadaan suami susah, bagi doakan sama-sama. Biar suami tu dengan tingkat ketaatan kita, mungkin Allah murahkan rezeki suami kita. Sebab ramai yang tak tahu, sebenarnya kalau dalam bab tanggungjawab, orang lelaki dia mesti utamakan isteri dia dulu, baru mak dia. Ini dia cakap, saya ni anak sulung, jadi saya kena utamakan mak saya daripada awak tau. Salah. Minta maaf cakap, memang salah. Dari segi agama ni utamakan isteri dia dulu sebab dari segi nafkah. Tentang berbuat baik pada mak ayah memang tak pernah habis. Tapi memang itu akan berterusan. Tapi tentang nafkah mesti isteri dulu. Dengan anak-anak. Baru mak dia. Sebab mak itu ada suami dia. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, mak itu susah, maka dia kena tolong mak dia. Jadi mak jangan pula cakap, aku ni mak kau kena utamakan aku berbini kau. Faham? Salah mak tu, salah mak, salah. Tu sebabnya kalau mak terdapat duit daripada anak dia, tanya anak tu, kau bagi mak ni isteri dengan anak kau macam mana, ada duit tak ni? Cakap, ada mak jangan risau, anak isteri saya insya-Allah okey. Tu tak apa. Nampak? Contoh, apa ni? Abang tak dapat nak bagi duit duit nafkah tu hanya cukup untuk seorang aja. Yang abang tak dapat bagi kat ayang bulan ni, kenapa pula? Mak abang nak operate lah, kesian dia. Tak apalah abang bagilah kat mak tu, kesian. Mak abang mak saya juga. Macam ni macam Tapi kalau isteri, tak ada. Itu hak saya. Saya nak juga. Maka, suami kena bagi. Tapi memang bingai lah bini tu. Macam tu lah ayat dia kan. Saya macam tu, bahasa saya pakai. Takkan kau tak faham lagi. Mak tu dah darurat macam tu. Tu panjang lagi lah tajuk nafkah tu. Maknanya, memang kena panggil lagi. Macam tu. Tak semestinya kambing. Macam tu lah. Dan begitu juga berkomunikasi secara berkesan dengan ahli keluarga. Dalam tempoh PKP ni, jangan kita bohong-bohong dengan anak kita. Jangan tipu. Anak kita cerdik. Anak kita sekarang maklumat semua ujung jari. Jangan keluar, ada hantu, ada momok. Itu dia ajar. Dekat luar ada COVID. COVID ni satu virus yang bahaya. Orang boleh mati. Kita tak nampak virus tu. Jadi anak tu dapat maklumat yang betul. Ramai nakutkan anak. Momok.
Jangan pergi dapur momok. Sedang budak tu takut hantu lebih daripada takut ke Allah Ta'ala. Itu salah tu. Mana ada hantu? Ada orang hantu? Tak ada. Yang ada tu orang Malaysia tak ada kerja, berlakon jadi hantu. Ada? Tapi percaya juga kepada benda-benda gaib itu memang ada. Memang ada. Cuma dia boleh menyerupai pelbagai bentuk kan. Jin ni kan. Tu ya. Tapi kita terlebih nak takut dia banyak tengok cerita hantu. Tu salah tu kan. Tu dia. Jadi ambil masa dalam tempoh PKP ni, dalam tempoh ni, dalam tempoh COVID ni, pandemik ni, untuk didik keluarga kita untuk terus taat kepada Allah dan Rasul. Kita kena sebagai penghujung lah kan, kita kena faham dalam tempoh pandemik ni, sebelum pandemik tu sendiri kita tengok terlalu banyak kerosakan berlaku di dalam dunia. Kita tengok Presiden Amerika Syarikat yang rambut panjang putih tu kan? Dia menghina orang Islam macam mana? Dalam berucap dia boleh halau orang Islam yang berhijab ni. Selama jam tu tolong keluar. Dia dengan bongkak dan sombong lah. Macam mana dia kacau orang Palestin. Macam mana dia buat? Tapi Allah jadikan dia, setelah berabad lamanya tak berlaku akhirnya dia jadi presiden yang jadi presiden sepenggal. Yang lain semua dua penggal, dia sepenggal. Kajab. Dan hina pula tu, kalah dengan orang yang sama bangang dengan dia. Betul? Ini betul. Berapa ramai kita tengok baru-baru ni, seorang anak boleh mengelar leher mak dia sendiri. Akhirnya dalam pada dia lari itu, dia pula kena langgar, mati juga. Sebab pengaruh dadah melampau. Berapa ramai ibu yang menjadi hamba kepada anak dia sendiri. Itu tanda akhir zaman. Betul tak? Anak-anak suruh mak jaga anak dia. Saya dah bagi 500 cukup lah tu, mak bising kenapa? Tengok. Kau ingat mak kau ni bekerja dengan kau. Mak tolong jaga. Kau bagi upah tu bukan upah jaga. Sebagai tanda terima kasih saja. Sedar diri sikit. Mak kita tak pernah bekerja dengan kita. Ingat tu. Seorang anak menjadi tuan kepada ibu dia. Itu tanda akhir zaman. Urusan-urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh. Itu pun tanda akhir zaman. Urusan umum bagi ke orang bodoh. Orang yang bangang pegang jawatan macam tu lah maksud dia. Kau tak faham. Bercakap pun tak reti. Cakap satu bono pun tak faham. Adalah satu orang menteri tu, saya tak nak sebut nama tu. Adalah. Bila tanya FDI berapa, orang tanya dia. Dia nak bincang pasal ekonomi, orang tanya dia FDI berapa? Foreign Direct Investment kan. FDI tu ada berapa? Dia tanya sekarang FDI berapa? Dia tanya balik orang tu, FDI tu apa? Tuan-tuan fikir. Saya tak nak sebut lah dulu ke, sekarang ke, hari tu ke, tak nak sebut. Tapi itulah dia urusan umum. Diberikan kepada orang yang bodoh. Tu belum cerita lagi, dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Kau dah senapang lah. Ada yang tak faham ha? Senapang tu. Kan? Dah elok KKLA pakai jubah. Dah pangkat bah pakai telokong apa? Dan dia siap cakap apa? Tak ada apa-apa jadi pun. Dia cabar Allah Ta'ala. Bayangkan tu. Satu dunia dapat kosan kan? Tapi itu bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand ke orang Australia macam tu lah. Saya memang tak nak balik Malaysia. Kengat orang nak benar kau sini. Cinta cakap. Ya, tu sebabnya anak-anak kita tu saya kata, jangan didik anak kita jadi kaya, didiklah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya bukan semua perkara dinilai dengan harganya. Didik anak-anak kita dengan adab. Biar dia bangang, biar dia tak pandai, tapi adab dia terjaga. Anak tu mungkin belajar tak tinggi, duduk kampung. Duduk bandar pun bandar mahkota.
Tapi bila kita sakit terbaring terlantar, dia yang menyantuni mak nak mak apa mak cakap lah. Mak nak jambu batu. Mak nak apa mak cakap je. Allah mengalir air mata mak. Ni anak yang aku marah selama ni, dia yang jaga aku. Enggak. Anak yang doktor, lawyer, engineer belum tentu lagi boleh jaga mak. Iya cakap ni. Tu cerita kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Imam Malik tu ada seorang anak murid dia namanya Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Ya. Jadi tuan-tuan, dari segi adab pun dah nampak lah sampai dengan tak bolehlah cakap perpanjang, dah melunjur lah kaki tu, melampau lah tu. Jadi cukup lah tu tuan-tuan kan. Jadi saya faham lah tu ya. Jadi saya rasa cukup lah sekat itu tuan-tuan. Apa-apa pun walaupun sedikit kita bawa balik. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun ceramah sudahlah tamat, jangan lupa sematkan di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Ingat tu, bawa balik yang baik-baik. Jaga keluarga kita elok-elok. Pandemik ni ujian saja, nak tengok kita bersikap macam mana. Jangan kita rasa putus asa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang tadi itu semua melampaui batas tadi tu. Melampaui batas ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Dan satu makluman saya nak maklumkan, Kangkek luar sekarang kalau sampai kan tinjau lah, ada satu booth, ada satu meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang, bukan untuk diambil, untuk diboli. Kami sauk buat balik kan. Satu tu ada minyak wangi. Minyak wangi, satu Danish, satu lagi Aisyah, lelaki perempuan. Tapi sebenarnya dua-dua boleh pakai, lelaki perempuan dua-dua boleh pakai. Harga asal RM37.90. Malam ni 35 sahaja satu. Dia memang sadap, boleh bawa solat, tahan lama. Dan dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Yang kedua, ramai yang heboh 2-3 hari ni, iaitu kuih semprit. Mak saya buat, mak saya tekan satu-satu kuih semprit kampung. Kuih semprit kampung tu, kalau beli satu bokeh tu, dalam 45 keping ke 50 keping antara tu, satu bekas tu 28. Tapi kalau beli dua, RM50. Malam ni offer. Kalau ikut kan besok baru lancar tu. Tapi malam ni orang untunglah, joki orang sini, saya bawa lah sikit. Dan begitu juga satu lagi, susu kambing Al-Am. Susu kambing ni, susu kambing campur kurma dan campur madu yang diizinkan. Madu diizinkan tu madu lebah lah tu, bukan madu orang. Ya. Marah orang perempuan orang tu. Yang bagusnya susu kambing ni, dia tak ada bau hamis kambing, sebab dia tak pakai kambing banting. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Dia baik untuk orang siapa yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, memang cepat baik. Siapa yang dah semayang kat kursi tu, amalkan insya-Allah. Habis satu kotak, tengok dah boleh semayang biasa ke belum, tengok. InsyaAllah Imam Masjid Palung 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah dia boleh semayang macam biasa dah. Kemudian baik untuk orang yang gastrik, baik untuk orang yang enzima gatal-gatal kulit. Tapi jangan baik mandi pula, minum tau. Ya? Kan dia baik mandi pula untuk kulit tu kan. Satu lagi untuk perempuan yang ada masalah period tu, period pain, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poi boleh. Tapi mana yang dah tak ada tu salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik, joki, ya.
Kemudian dia baiklah kalau perempuan mengandung, untuk mengelakkan baby jaundice, demam kuning, boleh amalkan daripada awal mengandung ni minum, tak ada masalah. Ya, dia untuk budak 2 tahun ke atas boleh minum. Ustazah Hasni kenal kan? Ustazah Hasni Mansur kenal kan? Ustazah Hasni pun dia minum kopi, dia pakai susu ni. Ni produk ni dah viral lah, dah setahun dah. Alhamdulillah. Saya pun terima kasih banyaklah pada orang Banting yang dah selama ni boleh. Terima kasih banyak. Ya, jadi itu saja. Susu kambing tu harga satu kotak RM45. Tapi kalau beli 2 kita offer RM90. Macam sama je tengah tu. Tak adalah 45 satu, beli 2 80. Siapa tabak duit tak apa. Ambil dulu nanti transfer kemudian, tak ada masalah. Ditakdirkan sampai rumah hilang ingatan. Terlupa pula nak bayar. Nak bayar macam mana kan? Bayar macam mana? Dah terlupa kan? Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.